All right. Assalamualaikum and a very good evening to everyone who is watching tonight. So for tonight's special guest, kita ada Encik Akram Mat Razi from batch SPM 2007. So Encik Akram specializes in sports science, where he took a degree and master's in the field. And he took his degree in UITM and master's in USM. So what's what's amazing about Encik Akram is that he holds quite a high position within sports science, where he is the penolong pengarah bahagian pendidikan kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi itu sahaja introduction. We pass the mic to Encik Akram. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. So boleh start dengan slide ke? Oh, macam mana? Boleh. Boleh. Alright. Nampak slide? Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Iman Nabiha. Alright. Terima kasih juga kepada unit perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Malaysian Taiping kerana telah sudi menjemput saya. Terutama kepada kaunselor Cikgu Syahid dan Cikgu Aisyah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Akram bin Mat Razi, batch 2007, batch sekali dengan Encik Baim lah. Baim, so 2007 kira almost 10 years lah. Okay, almost more than 10 years lah. Lama tak balik Malaysian Taiping kan. Okay, alright. Terima kasih kerana menjemput saya. Okay, untuk topik hari ini saya akan lebih kepada sesi sharing lah. Sesi sharing tentang berkaitan dengan sains sukan. Seperti yang kita tahu, almost kalau MRSM Taiping ni jarang lah nak masuk sains sukan ni. So dia lebih pada medical, engineering, accountant dan course-course klise lah untuk MRSM Taiping. Tapi so kalau untuk ni saya just sharing satu benda yang lain lah. Another perspektif, tetapi yang lacking dalam among budak MRSM jarang nak masuk. Tapi dia ada opportunities dekat situ. Especially career potential lah. Alright, okay, kita start. Yeah. Alright. Okay. So basically start dengan gambar. Alright. Kalau korang bisa tengok cerita ni, cerita Three Idiots. Alright, I think semua pernah tengok lah. Saya tak tahu untuk zaman korang ni 2015 ke atas ni pernah tengok tak cerita ni? I think pernah kot rasanya. Okay. So kalau saya dapat info dari Baim almost 30 minutes lah. Tapi saya cuba compress lah. Sebab pegawai penerangan ni kalau dapat mic tu dalam macam Pak Jabik lah. Macam tak cukup. Tak cukup masa. Alright. Okay. So based on Three Idiots ni, kalau kita tengok, of course yang pertama yang kita boleh tengok, of course kalau kita tengok dalam tu macam tiga-tiga karakter tu berbeza minat dia. Alright. Of course, apa benda yang kita fikir selalunya friendship lah. Maksud dia friendship dari segi kawan-kawan itu. Itu main dia. Tetapi ada di sebaliknya tu, which is kita boleh nampak dari segi karakter. Kalau karakter one of it ni, yang ni dia suka wildlife photography. So tetapi kalau kita tengok dalam salah satu babak dalam tu, dia lahir-lahir, ayah dia dah cop, dia masuk engineer. Maksudnya kita tengok kat situ dia dah ada parent interest. Bila cakap pasal parent interest, dia dah ada external factor. And then, so kamu perlu tahu yang apa your interest, apa yang kamu minat. Sebab kalau bila cakap pasal cita-cita ni, kalau kita tengok based on pengalaman saya lah, saya tengok kawan-kawan saya, ada setengah yang medik, ada setengah farmasi, tapi halfway kalau medical, dah belajar klinikal, lalas jadi masuk kepada public health. So macam you tak totally utilize lah you punya kepakaran lah. So macam sayang lah kat part-part tu. So
whatever it is, bila kamu masuk satu bidang, make sure bidang itu adalah benda yang kamu minat. Maksudnya bukan parents, bukan siapa, bukan kawan-kawan, bukan follow kawan-kawan, sebab minat anda sendiri. Alright. Okay, disclaimer, saya boleh katakan saya tak adalah pakar sangat dalam sains sukan, tetapi saya just sharing apa pengalaman saya lepas, dan ada juga saya buat sedikit study dengan kawan-kawan. Ya, tanya macam mana, yang mana masih dalam industri yang dia orang ada sharing lah. Especially standard korang mesti nak tahu dari segi gaji, benda tu lah. Benda normal yang korang nak tahu kan. Alright. Okay. So basically akan terangkan dari segi apa itu sains sukan, pass, and then career placement, dekat mana budak sains sukan ni boleh tinggal, boleh bekerja, and then pekerjaan saya sekarang head education officer, dan dari segi conclusion. So basically saya cakap awal style saya sebab saya tahu dalam ni adalah lebih kepada student, so saya macam cakap secara santai lah. Maksudnya saya tak adalah terlalu formal sangat. Kalau terlalu formal macam susah sikit lah. Lagipun saya orang utara, nak cakap KL, awak di mana tu macam susah sikit. Dia macam sekejap je tu, lalas hang kat mana semua tu lah. So macam sebab santai kan Bayin cakap, so kita layan je lah. Okay harap semua faham lah. Sekali-sekali saya campur jugalah sikit. Alright. Okay, what is sports science? Alright, kalau cakap pasal sports science, of course lah, dia melibatkan atlet, so you nak maximize your performance, endurance, and then confirm you bila jadi sebagai atlet, confirm you ada event, you ada competition. Bila ada competition, of course tendency you nak dapat injury tu ada. So dekat situ kita nampak, sebab manusia ni sentiasa ada pertandingan setiap tahun, tiap bulan mesti ada pertandingan. So dekat situ kita nampak ada potential dekat situ. So disebabkan tu adalah kosnya sains sukan. Maksudnya keperluan di kawasan tersebut lah. Alright. So kenapa saya pilih sains sukan? Pada waktu saya lepas SPM, okay, kalau ikutkan saya SPM tak straight A, tetapi dari segi orang panggil pendedahan, selain daripada kos-kos yang macam saya cakap tadi, medical semua tu. Tapi bila saya cakap ni, saya tak katalah medical semua tu tak bagus. Okay, sebab tu saya cakap disclaimer awal, saya tak kata medical semua tak bagus. Tapi maksud dia kalau yang saya yang tak straight A ni, apa yang saya nak masuk? So sebab tu I think it's a good benda yang dibuat oleh bahagian kaunseling ni, penerangan kepada adik-adik junior. Sebab time kita orang dulu unlucky lah benda ni tak ada sangat lah. Mungkin tak salahkan kaunselor zaman dulu, tetapi mungkin tak ada mungkin adalah reason-reason lain yang menyebabkan benda tu lah terjadi. Alright, okay. Kenapa pilih sains sukan? Of course, sekarang ni masalah kesihatan menjadi benda yang penting. Kita jangan fikir masalah kesihatan ni dari segi fizikal saja. Tetapi berdasarkan kajian sekarang, masalah mental makin meningkat. So berdasarkan kajian, kalau kita tengok, berdasarkan saya dekat bahagian pendidikan kesihatan, kita buat kajian, memang masalah mental makin meningkat. Sebab kalau fizikal kita boleh nampak. Fizikal kita boleh nampak, dia tiba-tiba ada lebam kat badan lah, apalah, apa yang terjadi dekat badan. Tetapi bila mental, dalaman. Bila cakap pasal dalaman, you all tak nampak. Suddenly tiba-tiba je bunuh diri. Suddenly tiba-tiba je ambil dadah. Suddenly tiba-tiba je ambil alkohol. So the thing is, apa yang saya sharing ni bukanlah saya nak kata sains sukan sangat, tetapi at the same time saya bagi advice sedikit-sedikit lah kepada adik-adik yang bila you all masuk universiti, you all akan berjumpa macam-macam jenis orang, dan kat situlah pemilihan kawan pemain peranan. Sebab you all semua orang kata apa, krim ada krim lah. Maksud dia budak tak pandai-pandai. Tetapi dari segi pemilihan kawan-kawan tu memainkan peranan yang penting lah. Okay, selain itu untuk sains sukan ni ada bekerja, of course lah you nak bekerja dengan elite athlete. Kalau you tak dapat elite athlete, isi macam Chong Wei ke, Datuk De Chong Wei apa semua, kalau you tak pernah dapat, maybe you dapat atlet-atlet yang dekat main untuk negeri. Macam saya berkesempatan lah dapat membuat orang panggil apa, kajian bersama atlet angkat berat yang dekat Kelantan. Masa itu saya kat US ni master. So dia dekat situ ada juga atlet Malaysia training dekat situ. So saya somehow belajar lah macam mana kita nak orang panggil apa, adapt dengan dia orang lah.
Macam mana? Okay. And then lepas tu protect workers with challenging environment. Okay. Kita tahu masalah sekarang macam-macam dekat tempat kerja. Ada penyakit macam-macam, carpal tunnel syndrome. Maksudnya bila contoh you tangan tu, you selalu tight, you tak bergerak, you tak buat, tak guna. Orang panggil apa, sponge ball tu. So macam benda-benda tu terjadilah. So kita somehow kita membantu, memberi nasihat lah. Alright, and then scientific rigorous. Okay, nanti saya akan tunjuk apa elements yang dalam sains sukan ni yang kenapa saya cakap scientific rigorous. Sebab dia bukannya, saya nak katakan skeptical setengah orang tu, dia cakap bila sains sukan ni mesti budak power sukan kau-kau. Dia akan fikir macam tu. Sains sukan. Tetapi saya akan cerita sikit lah. Style saya sharing, saya akan cerita reality. Saya tak ada macam nak cover sangat lah. Saya akan cerita reality supaya anda boleh faham apa yang terjadi sebenarnya di dalam sukan ni lah. Alright, and then ada career potential. Bila cakap pasal career potential ni, maksudnya dari segi orang panggil apa, ada masalah. Contoh, orang bekerja, orang office bekerja. Lama-lama dia bila dia duduk terlalu lama, more than 5 hours, dia akan sakit belakang. Bila sakit belakang, dia akan lengoh-lengoh. Bila lengoh-lengoh, kita mesti nak orang mengurut. So salah satunya adalah belajar skill daripada sport science ni. Salah satu yang you boleh belajar adalah sport massage. So bila sport massage, you boleh create money. Macam tu. Maksud dia macam you ada setting benda sebab of course you mesti nak duit. You student nanti sambung belajar universiti, belajar dekat overseas, you boleh ambil dalam dolar. So macam benda tu macam yes of course ikhlas lah. You nak bantu orang tetapi somehow mesti you nak earn something. So sport science ni dia lebih kepada application of theory. You belajar dekat teori, at the same time you practical. So that's why yang kenapa saya lebih minat untuk sains sukan ni. Dia dua-dua. Sebab saya tak suka jenis duduk dalam kelas saja. Saya suka feel juga. Turun ke feel. Alright. So dari segi 5 major elements. Okay, yang pertama adalah type of workout, periodization, recovery. Okay, so yang ni kita panggil sebagai strength conditioning. Strength conditioning ni senang cakap, bahasa mudah, duduk dekat gym. Gym atau macam untuk you nak train orang, personal trainer. So you akan kita akan belajar dari segi jenis-jenis workout. Alright, kalau you all tahu macam-macam jenis sekarang HIIT, kalau you tengok yang paling latest, high intensity training. So nama tu dia sentiasa akan update. Tetapi basic dia ada basic dari segi training tu, macam contoh ada interval, dia ada orang panggil apa, berapa set, berapa repetition, berapa reps, semua tu kena ada. Alright, and then periodization ni maksud dia macam atlet 1 tahun kita akan buat timetable. Maksudnya timetable daripada Januari sampai ke Disember. Time mana dia nak peak. Contoh Chong Wei. Okay, periodization dia untuk dia nak 4 tahun sebelum Olimpik, dia nak peak untuk event mana. Sebab tu kalau korang tengok, ada setengah tournament macam Chong Wei dia menang. Ada setengah tournament besar tapi dia kalah. Sebab periodization tu, time tu memang di orang panggil apa, macam diagak lah. Atau macam plan kat situ, time tu memang dia tak peak. Sebab dia ada planning dia yang make sure time tournament yang Olimpik yang tu, time tu dia betul-betul peak. Okay, sebab tu kita ni human body, kita macam mana cakap kita kena faham konsep. Macam contoh korang pergi gym more than 72 hours, maksudnya more than 3 days, you punya body akan back to normal. I mean, you punya muscle back to normal. Sebab tu orang pergi gym dia pergi hari-hari. Tetapi dalam pergi hari-hari, you kena bezakan. Hari ni buat tangan, maksudnya upper body. Esok buat bahagian kaki, lower body. Lusa you buat ke perut balik. Maksudnya bila you bezakan, the next day you ada rehat, and then you buat balik part tu. Itu yang I cakap dari segi recovery part tu. Alright, next. I just sentuh surface lah bab-bab ni. Okay, and that is physiology dari segi human body function. Maksudnya bila you buat training, kita nak tahu, kita boleh buat bermacam-macam jenis training. Orang macam secara on paper, yes, is good. Tetapi you nak tahu seseorang tu adalah dengan you test fitness test. You buat fitness test dekat seseorang atlet tu, nanti you boleh search lah. I think you all mesti ada pernah buat UKJK semua tu kan. So macam you buat beep test, and then you ada buat sit up, push up, semua tu lah. Tapi bila fitness test ni dia ada untuk atlet ni, dia lebih more spesifik. Dia sampai, kalau yang spesifik lagi, dia sampai lactic acid test. Maksudnya dia nak tahu time bila you punya muscle you, lactic acid tu cepat berkumpul. So dia boleh
dia boleh orang kata apa, individualization setiap orang tu training yang berbeza. Ini I cakap kalau yang tim-tim bola yang besar lah. I mean dia orang ada cukup fisiologis, so dia orang boleh sampai level tu individualization lah. Macam contoh tim Liverpool, MU apa semua, dia orang apply benda-benda ni. Alright, daripada situ dia akan evaluate jenis training dan dia create training structure yang berkenaan. And then next, kita masuk dari sport psychology. Okay, bila sebut pasal sport psychology, semua orang contoh macam saya minat badminton, so saya akan ambil contoh banyak kepada sukan tu lah. So macam contoh Chong Wei dan Lin Dan, okay, dua-dua skill yang sama, tetapi apa yang membezakan Lin Dan kerap menang? Sebab salah satu yang benda ni coach dia memang akui, saya pernah bersembang dengan coach dia memang mengakui dari segi kekalahannya, bukan saya nak kata Chong Wei tak bagus, tetapi dari segi mental toughness. Maksud dia macam mana Chong Wei menghadapi, sebab skill sama, dia orang ni boleh pukul semua jenis skill semua boleh, tetapi mental toughness. Dari situlah and then sport nutrition. Bila cakap sport nutrition ni, salah satu saya bagi contoh paling mudah lah, yang I think you all boleh apply lah. Sebelum you all nak pergi tournament apa semua, atau you nak pergi buat workout, make sure you ambil heavy meal. Maksudnya you ambil nasi, tak kisahlah nasi kandar apa benda ke, spaghetti ke apa ke kan. Ambil semua tu 2 hours before untuk make sure during your workout, orang panggil apa, nutrition, orang panggil apa, makanan tu dah betul-betul digest. Maksudnya at least dia dah tak banyak lah. Kalau tak nanti dia akan buatkan macam perut kembung semua tu lah. So tak selesa. So athlete benda ni dia kena tahu part sport nutrition. And then the most yang I think budak-budak MLSM should be masuk lah. Yang ni dia quite tough. I bagi contoh lah bola. Okay, bola. Contoh Liverpool lawan MU contoh. So bila contoh MU datang ke tempat Liverpool, okay, so dia akan performance analysis untuk Liverpool, dia akan kaji. MU ni dia akan kaji berbagai-bagai video, banyak gila video, dan dia akan bagi tahu, okay, you kena serang bahagian tengah. Maksudnya serang bahagian tengah. So macam kat situ dia akan analisis. So dia akan bagi tips, akan bagi apa orang panggil apa, suggestion kepada coach lah. So bila and then masa rehat first half, dia akan bagi lagi update. Okay, sekarang ni target you dah buat macam ni, tak jadi. Okay, tukar strategi. So benda tu dia macam membantulah. Okay, tu biomekanik ni memang you akan belajar dari segi fizik apa semua tu lah. So dia memang quite tough. Alright, I bagi contoh lah. Okay, yang lain tu I think boleh you all ni, tapi I bagi contoh biomekanik ni. Alright, contoh kita tengok contoh Ronaldo kan, dia boleh lompat sampai 1.41, dia boleh berada di udara terlalu lama, and then dia boleh libasan ni berapa angle, and then ketinggian bola dia boleh budget. Okay, ini adalah salah satu contoh sport biomekanik. Dia ada kamera, banyak gila angle kamera, tempat gelap, hijau apa semua, and then bila dah jadi macam ni, dia akan buat macam ni. Bila dia buat macam ni, dia akan kaji. Okay, bagi contoh-contoh, ini adalah knuckle ball. Cara macam mana nak sepak knuckle ball. So dia orang akan kaji macam mana kaki Ronaldo buat. So dari situ dia akan bagi suggestion kepada junior untuk nak macam mana nak buat knuckle ball. Cara persis Ronaldo contoh. So dari situ dia akan kajilah. Ini kalau contoh berlari, tengok Usain Bolt. Berbeza. Okey, tengok dia punya peha dia dengan peha Tyson Gay berbeza. So bila different angle akan memberi macam bila dia buat contoh dia lebih atas, so dia akan mungkin dia memberi energi lebih berbanding kalau dia kat bawah, dia nak menggunakan energi. Kita sekarang ni the aim is of sport science adalah nak minimize usage of energy. Maksudnya you ada energi lebih. Sebab tu dia boleh lebih. At the same time, of course lah, kalau dalam larian kita panggil born to be winner lah. Maksudnya dia dilahirkan dengan genetik macam tu. Sebab tu dia tinggi semua. So itu yang membuatkan salah satu term dalam among athlete untuk runner dia panggil born to be winner. Maksudnya untuk hasilkan the next Usain Bolt, dia kena kahwin dengan dia punya wife dia kena pelari juga. So dia dapat Usain Bolt Junior. Macam something macam itulah. Itu adalah dari segi sport punya genetik teknologi lah. Okay, itu another things lah. Alright, and then academic career path.
Okay, yang ni saya just share yang dalam lokal lah, tetapi saya akan share juga yang overseas, tetapi lebih pada itu, lebih pada sharing lah, sebab saya, pengalaman saya more to local. Okay, so UiTM, of course dia ada diploma, degree, dia ada semua. And then USM pun ada, UM, and then UPM, UPNM, UKM, and then satu lagi UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Alright. Saya tak letakkan berapa fees dia. I think you all boleh search benda tu, dan benda tu akan sentiasa berubah, tetapi I just sharing dari segi apa kepakaran dia orang berdasarkan saya just berbincanglah dengan wakil-wakil dekat setiap universiti ni lah, tanya-tanya kawan-kawan lah. So kalau ikut UiTM, dia more to physical conditioning. Maksudnya dia memang power gila, sebab dia ada memang ramai lecturer yang pakar dari segi untuk physical conditioning. Alright. And then USM, saya pergi daripada UiTM, and then saya pergi master USM sebab saya nak belajar dari segi fisiologi. Saya tak kata UiTM tak bagus, tetapi dia ada lebih. Setiap universiti dia ada kelebihan. Mungkin dari segi faktor kewangan apa semua, sebab UiTM kan dia banyak kampus. So I pergi USM, so dia lebih pada fisiologis. Dia belajar dari segi macam mana you nak sampai you kencing, contoh you minum air garam, air gula, air kosong. So dia akan kaji dari segi urine, and then dia akan kaji dari segi bila you berlari dalam heat chamber, maksudnya berlari dalam panas, and then you berlari dalam tempat sejuk, apa yang terjadi. And then rectal probe tu, maksudnya nak tahu you punya suhu badan tu, dia tak letak kat ketiak, dia masukkan dalam punggung. Faham tak? So macam something benda yang new lah, sebab kita belajar benda yang baru. Tetapi dari segi sport science facilities, yes, we are lacking from another country lah. Tapi macam kita ke arah tu, tetapi mengambil masa lah sebab bajet kan. Okay, and then UM, I baru contact kawan, dia cakap more to coaching dengan management. Alright. And then UPM, UKM, dia more to, and then UPSI, lupa UPSI, dia more to education. Kalau you nak jadi cikgu PJ, UPM, UKM, UPSI, yes, you go for it. You pergi je sana. And then UPNM pun lebih pada coaching, tetapi yang I dapat update dari kawan semalam, contact lecturer, UPNM dia punya nama diploma dengan degree dia tu dia lain sikit. Selalunya sains sukan semua tu kan, tapi dia orang diploma ketangkasan pertahanan, something macam tu lah. Sebab yelah dia punya UPNM kan Universiti Pertahanan kan, so nama dia pun rare sikit lah, ketangkasan pertahanan, melibatkan tentera lah. So macam, tapi dalam macam tu pun, bila the thing is whatever it is you belajar sekarang ni, you nak kerja kan. So kalau macam I cakap UPNM tu sebab bila dia orang masuk ke pasaran kerja, orang panggil employer tu, dia akan tengok budak-budak UPNM ni, selalunya dia orang akan masuk polis, tentera, sebab dia orang memang dah di train benda tu. So dia orang ada advantage berbandingan student universiti lain. Tapi tak katalah universiti lain tu tak bagus, tapi setiap universiti dia ada kelainan, uniqueness dia lah. Alright. So UKM more to sport management. Sport management I tak nak sentuh sangat lah, sebab for today more to sport science lah. Alright. And then program duration, of course kalau diploma tu 5 sem atau 6 sem, something macam tu lah, dia ikut universiti. So I just letak 3 years. And then degree ni 4 years tu kalau you daripada STPM, you matric atau foundation lah. Selalunya macam tu. Sebab yelah you pendekkan dekat STPM dengan matric semua tu kan. Matric lagilah pendek, setahun je. And then tapi kalau you daripada diploma masuk ke degree yang sama, dia akan pendek. Maksudnya dia jadi 2 tahun je, 4 sem je, 4 sem je untuk you punya degree. Sebab dia boleh orang panggil apa, transfer kredit semua tu lah. And then master 2 years senang cakap, and then PhD dia 3 years minimum lah. Alright. And then minimum requirement, ini I cakap secara general, tapi spesifik you all kena check lah. Check dekat orang panggil apa, web lah masing-masing. So kalau daripada diploma, credit in all subjects, and then degree CGPA 2.5, master CGPA 3.0. So kalau kita tengok dari sini, dia
maksud dia macam mana cakap dia punya requirement untuk budak Malaysia, I think you all memang boleh lah, tetapi the thing is I boleh share kalau dari segi pengalaman macam saya masuk UiTM, dia bukan masuk berdasarkan you punya kepandaian je tau. Dia ada fitness test semua. Diploma you masuk fitness test, degree masuk fitness test lagi. So macam dia adalah tapisan-tapisan dia lah. Alright. And then academic pass, okay, untuk saya start dengan diploma. Alright, and then I pursue to degree, and then I pergi ke PhD. So daripada diploma I dapat scholarship JPA, degree pun JPA, master my brain. Masa tu. Sebab JPA masa tu dah terlepas lah. So the thing is untuk I tak tahulah kalau overseas macam mana, tapi kalau dalam negara punya you ada bonding lah dengan government. So masa depan you untuk nak kerja dengan government tu ada sinar lah. Maksud dia kalau macam you pergi dekat interview government tu, dia ada part yang you kena tick kat situ. Penerima beasiswa JPA kat situ. So frankly speak, benda tu macam mudah kan, macam okay lah, government dah bayar you, of course lah dia nak you balik. So sekarang ni the thing is, you belajar tinggi macam mana pun kalau you tak dapat kerja, no point juga. So the thing is, you ada masa depan yang cerah. Disebabkan you dapat diserapkan dalam government lah. Okay, nanti saya akan bezakan dari segi government dengan private lah. Apa yang membezakan. Dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan dia lah. Alright. Okay, so dari segi career, saya cakap ni fisiologis ni dia akan pergi dekat field, dia akan pergi kat padang, atau satu lagi dia akan orang panggil apa, dekat lab. So dia akan buatlah macam-macam jenis test. So and then personal trainer, sama ada dia akan train dari grouping atau dia training dari segi orang panggil apa, training dari segi personal individualization. Sebab setiap atlet dia punya kekurangan berbeza. So macam dia akan specialize lah. Ini I cakap kalau tim yang besar, macam contoh JDT bola, dia nak ke arah tu sebab dia ada bajet yang lebih. Tetapi kalau tim-tim yang lebih kecil, dia orang lebih pada grouping punya training lah. Alright, and then teacher and lecturer, okay, yang ni lah yang saya masuk sebelum saya kerja sekarang. So saya akan terang sedikit lah dari segi teacher and then lecturer. And then coach, maksud dia bila sport science ni, dia uniknya macam yes, you belajar, at the same time you ambil CJ yang berkaitan. Macam contoh you nak macam ada CJ dapat sport science level 1, level 2, so level 3. And then bila you ada this kind of CJ, dia akan membuatkan you berbeza daripada orang lain. Sebab kalau on paper, yes, 4 flag semua boleh dapat apa semua. Tetapi yang membezakan you dengan orang lain adalah all this kind of things. Macam contoh you ada CJ first aid, and then ada CJ sport massage, something skill yang you berbeza daripada orang lain. Bila you ada multitasking, so you masuk dalam tu, you boleh dapat macam contoh sport massage dah penuh, so you boleh masuk dari segi sport terapis untuk pemulihan kecederaan atlet. Macam tu, macam ada skill yang berbeza lah. Alright, and then sport terapis ni saya cakap lah, bila seorang atlet, of course dia akan injured. Bila atlet akan injured, maksud dia ada peluang pekerjaan dekat situ. So bila cakap macam tu, so why not orang panggil apa, one of you kalau ada yang berminat, try to become this kind of job lah. Memang akan ada job benda ni. And then event manager, ini kalau cerita orang yang masuk sport management, dia orang akan belajar macam mana nak handle event, macam mana nak cari sponsor, all this kind of thing lah. Macam mana you nak orang panggil apa, deal dengan sponsor, macam-macam lah. Dia ada punya, dia lebih deep lah. Itu more to sport management. Tetapi sport science belajar juga, tetapi dia tak to that deep lah. Alright, and then sport scientist, of course, lebih kurang physiologist tadi, tapi dia lebih orang dapat konsisten, lebih produce lot of paper. So sport science ni uniknya, you lebih, setengah orang dia minat berjumpa dengan orang, setengah orang dia suka dekat lab sebab dia orang apa, dia tak reti nak bercakap di hadapan. Sebab sport pun ada juga yang jadi sport journalism, dia jadi ada juga yang jadi wartawan.
ada yang jadi tulis paper untuk sport. Sebab orang macam ni dia kena tahu, dia nak komen, contoh dia nak komen sukan apa-apa, dia kena tahu basic sukan tu. So nampak kat situ dia ada job. Sebab you all ada macam setengah ada skill writing. So why not you macam perkembangkan lagi apa yang you belajar tu. So tak habis dekat situ. And then performance analysis ni, so basically macam ni lah. So yang ni gambar, I tak ada gambar yang local punya. So basically dia akan set up banyak gila kamera. So dia akan buat kajian lah. Okay, contoh macam contoh bola, apa orang apa, throw in apa semua, and then attacking belah mana, berapa banyak kena tackle. So dia akan kaji semualah. And then sport psychologist, dia akan bantu atlet sebelum tournament, during tournament and after tournament. Sebab atlet yes human. So bila human, of course dia ada up and down. So dekat situ adanya pembantu lah, sport psychologist. Alright. So career path I 3 tahun dalam physical education, and then I masuk to government sebagai health education officer until now. Alright. For so right now tengah sambung belajar lah. Tengah sambung belajar in master in health education. So sebabkan belajar benda ni, so macam nak tahu lebih deep lah. Dia macam satu benda yang baru juga. Maksud dia belajar macam human behavior. Macam mana seseorang tu, kenapa macam contoh kita ada kawan kan. Kawan ni dia selalu suka negatif sangat terhadap orang. Dia ada teori dia. Kenapa dia macam tu. Setengah tu ada dia ni positif je memanjang. So dia ada teori part situ. Kenapa dia sentiasa positif. Dan dia tu okey ke tak, normal atau berpenyakit. So macam dia belajar lah something benda yang baru. And then macam mana you nak orang panggil apa dari segi orang panggil apa, communication strategy. Macam contoh COVID sekarang. Okay, macam mana you nak communicate dengan stakeholder, macam mana you nak communicate dengan rakyat, macam mana you nak communicate dengan orang panggil apa, frontliner macam mana. So dia ada strategi dia untuk make sure semua try to minimize. Dia tak kata tak boleh nak penuhi semua permintaan, tapi try to minimizekan lah masalah. Alright. So intern untuk places ni nanti I akan tunjuk dari segi government dengan ni lah. Tapi basically, okay, yang first ni, gambar yang first ni tempat I intern dulu lah. Ini dekat UiTM Shah Alam, Sport Injuries Clinic. Kat sini banyak belajar lah. Means atlet banyak gila datang. So one of sebab saya memang minat dari segi sport injuries untuk rehab. Ada yang daripada datang lepas accident, and then dia memang lutut out, and then dia datang, kita buat training setiap hari. Setiap hari training. Dia adalah training dia, dan dia adalah alat-alat yang kena pakai. And then sampailah dia boleh berjalan. Sampai dia boleh berjalan, dan dia macam yalah celebrate sekali apa semua. So macam kita benda ni kalau nak buat untuk sains sukan ni, dia macam kena ada hati yang mulia jugalah. Means you nak buat untuk orang kan. Kalau tak macam tak boleh lah, sebab you kena bagi full commitment lah. Tapi nanti I akan cerita dari segi commitment. Means kadang-kadang setengah orang dia nak memilih choose family, setengah dia nak pilih career. So macam mana you nak balancekan part tu lah. And then boleh juga kepada gym. Of course ni untuk physical conditioner, you boleh ambil dia punya certificate yang recognized worldwide. I tak ingat nama dia, tapi I pernah dengar daripada member lah. Dia ada certification yang benda tu boleh dipakai worldwide. And then ini adalah dalam ISN, MSN tempat training diorang di Bukit Jalil. So dekat sini pun ada juga macam-macam bidang, biomekanik, and then physiologist, sport medicine, semua tu ada lah. And then ini di universiti, contoh ini dekat UPM. UPM kat sini macam-macam lah. Dia banyak kepada program dengan community. Macam contoh buat fitness test, and then buat urine test, semua tu lah. And then ini government, which is kat Menara KBS, Kementerian Belia Sukan kat Putrajaya. So dekat sini dia perlukan ada juga intern dekat sini lah. Tapi dia ada certain tempat, certain bahagian yang memerlukan. Alright, ini adalah tempat rakan muda. Dekat sini pun kalau orang yang minat jenis lebih pada challenging, lebih minat outdoor. Sebab sport science ni dia terlalu besar. So macam lain orang lain minat, so lain lah yang dia boleh pergi. And then dekat sini tempat macam recreation, air apa semua. So dekat sini pun ada job dekat sini. Contoh you ada certificate dalam swimming,
you ada sertifikat dari segi menyelamat orang apa semua kan. So macam water safety semua tu. So ada juga job dekat sini. And then ini I just tangkap gambar untuk yang dekat JDT. JDT dia towards Europe. Maksudnya dia ke arah macam ni. Tetapi it take a lot of finding lah. Dia pergi pergi Europe, dia pergi Juventus, dia pergi Bayern, dia pergi Borussia Dortmund. Dia pergi melawat banyak tempat untuk dapatkan the best facilities yang nak tahu macam nak bina macam mana kan. And then dekat sini adalah Outward Bound. Outward Bound ni tempat yang school untuk belajar dari segi outdoor recreation. Macam mana you nak buat bungee jumping, macam mana nak dari segi ikatan dia semua macam mana lah. Belajar dari jenis-jenis ikatan, belajar macam mana nak berkemah and then cari air, macam benda-benda more tu outdoor lah. Alright. So the thing is bezakan antara government dengan private. Okay, bila cakap beza dengan government dengan private, okay, intern ni kalau private ni dia selalunya dia akan serap. Tapi you kena perform lah. You kena tunjukkan you punya uniqueness tu. Maksudnya ada contoh 10 orang pergi intern kat situ, you yang lain daripada yang lain. So dia akan diserapkan. Tetapi kalau yang government, dia ada melalui SPA. Kalau nak diserapkan, dia still melalui sistem. Tetapi bila you dah masuk dalam intern dekat kawasan government tu, tendency you nak minta, still you kena masuk SPA punya sistem. Tetapi kalau you dapat that kind of interview, you dalam you punya CV boleh update. Maksudnya you dah tahu selok-belok government punya cara kerja. So orang panggil apa, government dengan private ni dia ada kelebihan dan kekurangan lah. Dari segi gaji, of course government dia punya tangga gaji dia dah. You pergi mana-mana, negeri berbeza ke, negeri Ceruk ke, negeri yang dekat KL ke, tangga gaji dia sama. Tetapi dia adalah beza sikit dari segi allowance yang berbeza lah. Semenanjung dengan Sabah Sarawak dia berbeza, dia ada allowance sikit beza. Tapi basic dia mesti sama. Tetapi private, kalau you nak kejar dari segi duit, yes, go for private lah. Tetapi you need to be, dari segi, you need to be, orang panggil apa, berbeza lah dari orang lain. You ada extra skill yang membezakan you dengan orang lain. Alright, tetapi government lebih secure. Private pun secure, tetapi that's why you kena study dari segi background of the company. Dia dah bertahan berapa lama. Itu antara tips yang I boleh share lah. Alright, career placement. Macam I cakap tadi lah, sama lah. Dari segi macam mana you nak pilih, dia ada tendensi. Tetapi bila cakap dari segi career ni, tak cakap sport science ni dia masuk sport science je. Berdasarkan observation kawan-kawan, ada je, ramai je masuk polis, masuk bomber ada yang jadi PTD pun ada. Sebab you macam mana cakap mah? Okay, you kena faham, kalau government ni dia ada macam sukan staff kan. So you lain daripada lain, you ada something. Atau contoh you pandai menyanyi. Tak sebenarnya budak sukan je, ada yang pandai nyanyi. So macam you rare lain daripada lain lah. That's why kadang-kadang itu membuatkan you orang panggil apa, dipilih. Sebab on paper, I boleh cakap lah macam ni lah. Secara basic, government dia ada SPA kan. SPA dia ada lot of application. Contohlah dia ada 1 juta, contoh 1 juta. Okay, so untuk satu jawatan A, contoh A, dia nak pilih okay, aku nak semua 3.5 ke atas. So dia tekan dalam sistem tu, ini dia dah tapis dah. Itu tapisan yang pertama. Dia tak tengok muka lagi tau. Dia tengok tapisan yang pertama macam tu. Bila dia dah tengok benda tu, dia dah tapis. Bila dia dah tapis, and then dia tengok skill-skill yang dia nak, degree-degree yang dia nak. So dekat situ yang I cakap, selalunya I akan ever dekat junior-junior lah. Pointer semua tu kena jaga. Tak kisahlah you belajar overseas ke, you belajar local ke, pointer kena jaga. Ada je nanti you masuk universiti akan ada lah geng-geng yang macam malas, dia akan cakap pointer bukan segala-galanya lah. Dia akan cakap macam tu. Alah. Tetapi
dia akan buat lah compare dengan Bill Gates apa semua, dia akan buat macam tu lah. So yang tu abaikan, sebab orang tendensi untuk orang nak jadi Bill Gates tu 1 dalam sejuta contoh. Susah sangat nak ada macam tu. So bukan I cakap bila cakap macam ni you kena macam skema, tak. I mean you enjoy tetapi you ada tujuan kenapa you belajar benda tu. So ada juga dari segi kawan yang ada kawan yang share dia adik dia junior super junior I lah, business Amazon typing juga, tapi tak boleh beritahu lah nama. Okay. So dia ada share yang macam dia belajar overseas and then dekat Malaysia kira top lah, tetapi bila pergi kat sana dia jadi macam result dia suam-suam kuku. Bila masuk Malaysia dia tak dapat pun kerja yang macam yang dia nak dekat government. So what points you pergi itu? I mean that's why I cakap whatever it is, tak kisah you pergi overseas ke, you still dalam local ke. The thing is you punya pointer semua tu still kena jagalah. Alright. And then dari segi salary range. Alright, ini adalah berdasarkan I just tanya kawan-kawan lah, tetapi tak kata ini fix. Dia akan berubah berdasarkan you punya, orang panggil apa, berdasarkan you punya skills. Kalau macam contoh, macam I dulu masuk nama penyi lecturer, teacher in international education. So my punya salary around this area lah. Tak boleh beritahu lah, benda tu terlalu personal berapa kan. Tetapi yang membezakan you dengan orang lain, contoh you dah ada master, of course, and then you ada sijil, you ada CPR punya training, you boleh train orang nak buat CPR, macam mana nak buat jadi first aider. And then you boleh buat sport massage, ajar-ajar cikgu macam mana nak buat sport massage yang betul apa semua. So itu yang membuatkan gaji you berbeza. Ini I cerita kalau dari segi private lah. Kalau government dia dah fix tangga gaji. Tetapi you kena tahulah government dia lebih secure. I mean macam contoh COVID, you tak kena buang, you still maintain in that sector. Tapi swasta, yes, you dapat gaji banyak. That's why I cakap you kena belajar dari segi company tu punya background. Stable ke tak? I mean 6 month stop, you punya orang panggil apa, company tu stop daripada ada pergerakan apa-apa. So dia still boleh maintain tak dia punya staff. So benda tu you kena keep on, I mean kena finding lah, kena cari. Macam gini fitness coach, yang I letak fitness coach Football Association. So Kedah punya Football Association ni ini gaji dia. Okey, untuk fitness coach dengan personal fitness coach dengan sport physical therapist. Ini baru Kedah. Kalau JDT more than that, I think 20k, 25k maybe untuk fitness coach. So tetapi dalam all these thing yang I nak cakap adalah apa yang membuatkan you different. Of course yang pertama adalah you kena ada excellent in PR. That's why I selalu akan advise junior-junior, adik-adik yang mana yang dekat sekolah kan, selalunya you kena orang panggil apa, belajar masuk persatuan semua tu, all those things. Yes, you mestilah you nak kerja untuk SPM semua kan, tetapi benda ni mahal. You nak bercakap dengan orang, macam mana you cara bercakap yang betul, macam mana you nak communicate dengan different target group. Maksudnya nak bercakap dengan budak sekolah macam mana, you nak bercakap dengan orang tua macam mana, you nak bercakap dengan orang dewasa macam mana, you nak cakap dengan budak universiti macam mana. So benda ni dia ada different lenggok bahasa yang boleh dekat dengan orang panggil this kind of target group. You nak berjumpa dengan elderly. Elderly contoh, macam ni nak cakap dengan orang tua. You tak boleh nak cakap macam you cakap dengan orang muda. Dia ada cara lenggok bahasa dia. So benda ni mahal. Bila cakap mahal, it takes time untuk you develop. Sebab tu you kena develop daripada zaman sekolah lagi. Bila masuk universiti, don't macam, yes, pointer is pointer, you kena push juga. Tetapi this thing develop. Alright. And then extra skill yang membezakan, macam saya cakap tadi lah, extra skill yang membezakan you dengan orang lain. Contoh, macam saya cakap tadi lah, skill-skill yang berbeza. You ada professional cert. Alright. Networking. Salah satunya you kena ada branding you sendiri. I mean macam contoh you join LinkedIn. Untuk LinkedIn.
Facebook, yes, you nak share, you pergi mana, makan nasi kandar, you nak pergi mana, apa, jalan-jalan Pahang, jalan-jalan pergi sini, pergi pulau. Yes, normal, it's normal. Human memang macam tu. Tetapi guna juga media sosial untuk show you punya orang panggil apa latest finding yang you buat. I mean apa you itu kat situ. Kalau LinkedIn tu orang akan tengok, oh Mamat ni dia macam ni. Oh Minah ni dia macam ni. Dia ada lebih. So dekat situ orang akan contact you, orang akan panggil you bagi talk. So benda tu mahal. Susah orang nak panggil untuk kita nak bagi talk apa semua, melainkan you beza daripada orang lain. So that's why networking tu ambil peranan lah. Kadang-kadang networking ni buatkan you dapat kerja. You tak kenal orang, kadang-kadang kerja tu ada tetapi you tak tahu sebab you tak dalam kelompok tu. Tapi bila you ada networking yang bagus, so you dapat tahu info-info yang certain group je tahu. Of course professional cert, macam saya cakap tadi lah, ada professional cert macam contoh bola, dia ada lesson A, lesson B, lesson C, FIFA, grassroots, semua ada jenis ni. Badminton, dia ada sijil untuk coaching, lesson untuk jadi orang panggil ref. So nanti saya akan tunjuk mana-mana yang junior-junior, ada senior yang telah berjaya dalam bidang masing-masing lah. Okay, future prospect. Bila saya cakap keep growing, maksud dia kita kena faham yang Malaysia ni dia tak macam negara US. Maksud dia punya pendapatan kasar tahunan semua tu tinggi. Kita negara yang third country, so berbeza. Tetapi dia ke arah situ. Kalau satu lagi yang saya boleh cakap, kalau sukan ni bahasa mudahnya kita kena tunggu geng-geng senior ni bersara. Macam tu. Sebab dia orang selalunya dia tak praktis sangat sains sukan ni. Tetapi kita yang muda-muda ni nak praktiskan, tetapi ambil masa ke arah benda tu. So dekat situ saya cakap takes time, tapi dia ke arah benda yang positif. So macam contoh saya cakap benda ni sebab contoh bola. Dia ke arah benda yang positif tapi ambil masa. Contoh sekarang kita tengok bola dia ke arah nak penswastaan. Tetapi ada juga politik apa semua. So it's normal, memang benda tu akan terjadi. Tetapi kita kena pandang sudut positif, which is dia ke arah nak yang ke lebih baik. Alright. So I tunjuk dari segi excellent student dalam setiap area. Contoh yang atas ni, Coach Wan ni. Dia adalah lecturer UiTM di Sarawak. So dia selain daripada dia buat paper apa semua, dia juga buat program HitFat ni. Dia dah sampai season 22 dah. Dia punya result dia bermacam-macam result dan banyak dah masuk paper. So benda ni kita kena fikir yang buat satu benda kita nak bagi benefit dekat rakyat. I mean dekat kepada kawan-kawan, kepada orang sekeliling. Kita jangan macam okay benefit untuk aku je. So no point lah. So macam bila kita bagi benefit, kita tahu masalah. So kita tahu masalah, so kita bagi penyelesaian. So tendensi untuk nak buat satu-satu benda tu lebih lama. Macam contoh dia nak buat bisnes. So bila dah tahu masalah, so dia try to solve dengan dia come up with that kind of training program. Sebab saya pernah masa kita orang sama-sama dekat USM dulu, dia senior atas, dia start daripada season 1. So saya boleh tengok dari segi training program dia tu, dia develop daripada season 1 sampai sekarang dah berbeza. Dia dah upgrade. Tapi yes, it take time. Dia sebab benda ni manusia, setiap manusia nak application tu ambil masa. Okay, and then nombor 2, Fida Masa. Fida Masa ni dia more to physiologist. So ini adalah I just ambil daripada YouTube. Dia buat PhD dia dekat Liverpool. So masa ni quite glamour lah, masuk dekat TV3 apa semua. Orang cakap, oh Mamat ni dengan Liverpool sebab Liverpool sekarang tengah top kan. So macam dia buat tentang lactic acid. Macam ni atlet tu bila dia dah buat, okay dia orang ni baru lepas buat ni tau, orang panggil 2.4, means dia ada dia punya lactic test lah. Dia akan pusing padang, dia ada dia punya timing dia apa semua. So dia akan ambil darah dekat telinga tu, dia akan tengok lactic acid. Dia akan keluar waktu bila. Setiap atlet berbeza dekat situ. So benda ni unik. Sebab tu I cakap yang I nak budak budak MSM yang mana minat sukan, so ke arah macam ni. Dia ada potensial ke arah benda ni, tetapi ramai yang tak tahu. Dia macam lebih pada medik semua tu lah. Tetapi tak kata bagus, tak kata tak bagus medik tu, tapi dia ada bidang lain yang you boleh masuk dan you boleh
orang panggil apa, menyinar dekat bidang tu lagi. Alright. And then Azizul Hasni. So Azizul Hasni dia nama apa ni, masuk kita tahulah dia carry apa semua berbasikal. And then ni Hanif Miswan. Hanif Miswan ni dia masuk dia dulu pernah jadi lecturer kejap, and then dia orang panggil apa, sekarang dah jadi pengacara. And then ni saya tak ingat nama dia tapi kita orang panggil dia Gaban lah. Alright, dia ni kalau korang boleh tengok lah selalu dekat Astro Arena. Memang ada muka dia. And then ni junior, dia ref, dilantik bertugas di Maldives. So macam susah tau you nak dapat dipanggil oleh serta-serta negara nak jadi wakil. Sebab dia macam contoh yang dua orang ni tak kenal sangat, tapi junior lah, tapi ke kampus lain. Tetapi yang ni junior memang sama kampus. So dia ni kerap untuk AFC, bawah 14, bawah 16, dia memang dia semua dia pergi sebagai ref. Alright. And then ni player rugby, okay. Nak ada macam ni budak best lah. Encik Akram. Ya? Saya minta maaf tapi ada 1 minit lagi je. Okay. Alright. Okay, nak habis lah. Alright. Okay, yang ni dia balance lah antara sukan dan dia balance dengan akademik. So sekarang dia one of the pegawai PTD lah di government. Alright. And then health education officer, I think health education officer ni tadi I dah sentuh sikit lah. So yang ni you all boleh tengok dia punya link semua ni. So boleh tengok lah apa yang latest promotion kesihatan yang telah buat lah. Tapi I tak sentuh sangat lah untuk health education officer ni. Alright, nanti mungkin ada pertanyaan nanti mungkin boleh tanyalah. And then yang ni yang latest untuk COVID baru je keluar volume 1. So you boleh tengok lah apa latest yang kita orang buat. Alright, ini adalah gambar-gambar apa kita orang dekat lab apa semua. Masa ni yang ni tengah buat test untuk perbezaan sejuk dan panas. And then ini kita orang tengok nak tengok darah, kita orang nak kaji dari segi lactic acid apa semua. And then yang ni kita orang kaji dari segi urine apa semua. Dia ada lab masa pergi conference. Okay, yang ni macam master saya lebih kepada sport psychology. So it's a honor bila you buat you punya thesis master, you citation orang tu and then you jumpa orang tu sendiri. Orang yang you citation, you boleh jumpa orang tu sendiri. So, I mean, advice yang I adalah bila you nak pilih macam contoh you nak masuk degree and then you nak masuk master, pilih supervisor yang betul-betul membantu. So, alhamdulillah I dapat rezeki supervisor yang membantu. So, dia banyak memperkenalkan and then dia menggunakan geran yang dia dapat tu kepada benda yang betul. So nanti you akan experience all those kind of thing. And then ini adalah masa kita orang pergi buat performance analysis untuk final Piala Malaysia. Alright, ini masa dekat nama apa ni, sekolah dulu, international school, pergi tournament apa semua, seronok lah dengan budak-budak. This kind of kids. Alright, and then ini kita orang pergi buat kayuhan santai, standard, kita orang berkayuh apa semua. And then yang ni masa dekat Akademi Sukan UPM, and then ni masa kita orang settle kita orang punya master. Ini masa buat campaign speak out untuk yang tak nak merokok semua tu. And then ni masa belajar anatomi, tidur dengan tulang apa semua, all this kind of thing. Sebab you nak mengingat benda ni, and then you buat test, all this kind of thing. And then conclusion. Alright. So in terms of conclusion, what it is yang paling penting adalah you kena improve all this kind of thing. I mean soft skill, you punya social skill, you cara you communicate dengan orang, cara you bergaul dengan orang. And then you kena ada networking, and then sentiasa develop you punya diri. Sentiasa develop. Sebab you boleh belajar all this kind of things sebab you have budak pandai kan, you have brain. Tetapi this kind of self development semua ni takes time. Dia tak ada macam you belajar dekat kelas, teori okey macam ni you nak jadi. Tak. Dia ambil masa untuk nak develop you punya karakter. And then be a good flower. I mean sebab you kena faham bila you masuk satu organisasi, you akan start dengan bawah. So bila you become a good flower, leader yang bagus dia akan bawa you naik ke atas dan become a better leader dekat situ. So this kind of my punya advice lah. Alright, with that, thank you. And then this is my Instagram, IG, I punya LinkedIn, Twitter. Tapi I lebih aktif dekat IG lah.
And then ni this is my email. So kalau ada apa-apa nak bertanya. And then lupa nak cakap, I stay dekat Kajang. So kalau siapa yang nak lepak-lepak main badminton, boleh lah, Roger. So macam kita boleh lah sembang-sembang sebab yang ni masa ni sekejap sangat kan. So macam itu yang time tu boleh lah sembang lebih lagi lah. Alright. Thank you very much. Thank you very much, Encik Akram. Sorry, Okay. minta maaf kena stop awal. Tapi kita ada soalan daripada tahu. Cikgu Aisyah. Dia cakap, sebabkan tadi Encik Akram cerita about each university ada dia pelbagai bidang kan. Some focus, some terus macam sport science. So, yang mana satu yang paling in demand dalam pekerjaan? Maksudnya universiti mana yang bagus? Macam tu? Bidang. Macam bidang tu nanti jadi pekerjaan. Untuk bila sport science lah. Bidang apa yang memerlukan sport science ni? Macam tu? Yes. Okay. Saya Cikgu Aisyah. Cik Akram, saya nak tanya tadi kan Cik Akram cakap dekat macam dekat UM dia banyak pada coaching. Lepas tu ada yang management kan. Okay, yang mana satu yang macam sekarang ni dia yang mana satu yang maksudnya dia demand dalam pekerjaan dia, yang mana satu? Mana yang kalau kata pelajar tu nak ambil sport science ataupun macam kalau pelajar tu nak ambil sport science, dia nak ambil yang apa? Coaching ke? Macam tak tahu dia nak ambil yang coaching ke, dia nak ambil management ke, macam mana? Okay, alright. Okay, untuk sports ni dia quite besar lah. Sebab contoh sport science, and then ada sport management, dia ada sport tourism. So macam dia ada banyak lagi lah. Tapi tourism ni dia keep on developing lah. Sebab dia ambil masa sikit lah untuk nak develop dia punya tu kan. Tapi untuk sport science dengan sport management, basically I boleh cakap nama apa ni, sport science ni lebih kepada you minat dari segi pure sport science. Sport science, sport itu sendiri. Kalau sport management ni dia lebih kepada orang panggil apa, belajar untuk how to untuk manage company, manage team. Dia macam lebih kepada macam tu. Dia akan belajar, of course dua-dua akan belajar psikologi, semua tu sama je. Tapi dia ada yang membezakannya tu adalah dari segi deepness you belajar tu. Maksud dia sport management dia lebih kepada manage human macam mana, cari sponsor macam mana. Itu one of yang benda yang kerap tu lah. And then macam mana you nak buat facilities macam mana yang you nak buat untuk sport. Dia macam lebih macam tu. Tapi sport science ni dia lebih develop untuk individu atau team lah. Maksud dia macam mana nak improve atlet tu, macam tu. So dia lebih, itu yang membezakan lah. Tetapi kalau nak cakap yang mana yang lebih high demand, I boleh cakap selalunya orang akan lebih tend to kepada sport science lah. Sebab sport management ni tak kata tak bagus, bagus juga, tetapi selalunya dia akan minta sport science, selalunya lah. Dia tengok pada tempat yang you nak pergi. You nak bekerja. So tapi kalau yang latest untuk macam I kerja yang government sekarang ni, dia memang nak sport science. Okay, tapi Cik Akram, bila macam pelajar diisi macam UPU apa semua kan, dia kena pilih universiti kan. Maksudnya dia ambil yang memang dia sport science lah, bukan dia ambil pengurusan sains sukan, bukan. Maksudnya saya tengok juga macam kadang-kadang ada diploma pengurusan sains sukan. Saya rasa dekat UiTM kot, tak silap saya. Oh, ya ke? So kalau okay, dia macam ni tau. Latest update UiTM macam senang cakap macam ni lah. Time saya dulu, time diploma dia sport study je. Dia macam dia satu je. And then bila dah masuk degree, dia baru pecah dua, sport science atau sport management. Tetapi yang I dengar latest daripada lecturer, dia dah daripada diploma dia dah pecah dah. Sport science, sport management, degree pun sport science management. Mungkin dia ada reason kenapa dia pecahkan, mungkin sebab dia nak fokus terus. Atau I tak pastilah benda tu. Tapi nak cakap dari segi mana yang lebih better tu lebih ramai ambil sport science lah. Selalunya kalau macam among student, ni cerita kalau among student lah. Kalau dari susah senang lah. Kalau susah senang, sport management lagi senang daripada sport science. Itu kalau dari segi kalau kita orang cakap zaman dulu lah. Tapi
Tapi kalau dari segi kerja tu, I think sport science lah. Dia lebih, ramai orang lebih minta high demand. Sebab you boleh buat macam-macam kan. Means you dah boleh buat sport massage. You boleh buat coaching. Macam-macam you boleh buat extra. Sport management ni dia, sebab you nak bekerja bawah orang kan tu, dia macam lebih pada office punya base lah. Kalau yang sport science ni, yes, you ada office juga. Tapi dia banyak turun padang lah. Macam tu. Harap menjawab lah. Macam dia subjektif lah nak cakap mana yang lebih better tu kan. Sebab tak ada pun nak kata finding tu. Tapi berdasarkan kawan-kawan, ramai sport science dapat kerja yang much better lah. Macam tu. Okay. Menjawab. Terima kasih Cik Akram. Menjawab. Alright. Okay, soalan seterusnya is from Haikal Syafiq. Dia tanya straight away, ambil sport science ada pathway ke nak jadi athlete? Okay. Macam ni lah. Of course nak masuk sport science, you kena ada minat lah. Okay. Tetapi atlet ni macam you punya advantage lah. Maksudnya bila you belajar sport science tu, you boleh develop dekat diri you sendiri. I mean, kalau macam orang yang bukan atlet, dia macam application pada diri sendiri sebab dia tak ni sangat. Tetapi tak kata dia boleh, maksudnya dia apply lah dekat kepada orang lain. Tetapi macam jadikan untuk sport science ni macam advantage untuk atlet tu, dia macam ada self punya knowledge. Maksudnya dia tahu bila timing untuk aku makan, bila timing untuk aku training macam mana yang sesuai untuk aku. Dia macam dia advantage lah dekat situ. Dan tak kata untuk berdasarkan pengalaman, sebab kenapa yang saya recommend kepada adik-adik junior ni untuk sains sukan, sebab ini saya cakap secara jujur lah. Realitinya kalau untuk sains sukan ni selalunya dia akan ambil yang atlet. Tetapi tak kata semua. Macam saya cakap tadi, saya tunjuk yang kawan saya yang rugby yang JPTD tu, dia bagus. Tetapi ada setengah tu dia macam masuk sebab dia pandai sukan, sebab nak naikkan nama universiti saja. Tapi lalas dia tak minat belajar dan dismiss. So I think it's rugi. So that's why I just suggest untuk mana-mana yang minat, at the same time you memang of course lah you pandai kan. So you masuk this kind of ni, you boleh, you ada, maksud dia physical you ada, you punya brain pun ada. So that's why you kalau you tak masuk dari segi, you tak minat dari segi nak buat fisiologis, you buat paper pun, and then you present paper pergi conference pun, you jadi lecturer pun dah okay dah. So macam tak kata macam sport science ni semua mesti nak ke arah atlet. Tak juga. Dia ada bidang masing-masing. Dia macam saya minat macam sport injuries. Sebelum saya minat sport injuries, saya jumpa atlet tapi yang injured je lah. So macam saya tak ada pergi turun padang time dia orang training. Saya akan bila ada yang injured, dia orang akan main dekat team saya. Macam tu. Dia saling membantulah. So harap menjawab lah. Tapi saya rasa daripada maksud Haikal Syafiq is macam dengan sport science ni kita boleh ke jadi atlet macam tu. Tapi biasanya dia macam ni lah. Kita kena faham yang kalau nak jadi atlet tu, you kena macam ada self development tu daripada kecil. I mean daripada sekolah rendah. So bila you dah masuk universiti, tak katalah you tak boleh develop. Ada je macam tu. Tetapi development tu lambat lah. So nak membandingkan you dengan orang lain tu lambat lah sikit. Membandingkan orang yang dah develop daripada kecil dan dia dah belajar dan dia top up je. And then macam you baru belajar dan you baru nak apply, so you lambat sikit. Tapi tak kata boleh juga. Tetapi macam dia ada pro and cons lah. I mean orang yang dah develop daripada kecil, sebab nak development untuk sukan ni dia ambil masa. Macam contoh sukan bola kan, you nak ambil free kick, of course you kena train beribu-ribu kali kicking. So macam bila you ambil sport science ni, somehow tambahlah additional untuk you. Maksudnya you dah memang main bola, contoh main bola daripada sekolah rendah, you main sekolah menengah, and then you masuk universiti, you belajar lagi. So kat situ you belajar macam dari segi macam mana kicking yang betul, untuk you nak save energy. Macam contoh main badminton, macam mana you nak jumping smash yang betul, position body yang betul, kat mana untuk dapatkan orang panggil risiko injury pun kurang. So you kurang energy yang pakai, tapi dapat smash tu menjunam dia lebih better. Macam tu. Dia ni lah orang tu membantu lah.
I tak kata dia 100% boleh jadi atlet, tapi membantu. Alright, thank you. I think tu menjawab kot. Lepas tu obviously Cikgu Aisyah macam stated that mestilah banyak dah pekerjaan kan yang ada dalam sports science untuk dipilih, macam dia boleh menceburi banyak benda. And then Amar Najwan tanya, sports science ni more to practical or theory? Ada tak yang more to practical kalau dalam sports science specifically? Okay, of course. Selalunya orang jarang nak tanya teori. Selalu orang jarang nak tanya praktikal. Orang tanya teori-teori je. Selalunya orang tanya macam tu je kan. Sebab orang malas nak praktikal kan. Tapi the thing is, sebab macam I memang minat praktikal. So that's why benda tu kena dengan diri. Sebab sains sukan ni, you belajar dalam kelas, yes, you belajar. Fisiologis, you kena belajar anatomi. Sama macam budak medik, tetapi not that deep. Tetapi you still belajar macam dia orang. You kena belajar macam anatomi macam mana. Belajar dia punya skeletal muscle, skeletal system macam mana. Belajar all this kind of system, body system, itu dalam kelas. Tetapi bila apply kepada practical, macam contoh sport injuries, you kena tahu, okay, you nak report contoh dekat doktor. Sebab you dalam orang panggil apa, sport science ni, dia tak ada lesson macam doktor untuk nak buat prescription apa semua, tetapi dia boleh memberi advice sebab dia faham sukan tu macam mana. So macam contoh, dia tahu, okay, dia boleh bagi tahu kat doktor, okay, dia sakit dekat bicep, contoh bicep, and then dia ada injury dekat tricep, and then mana dia distal ke, dia ada term-term medical yang you kena belajar lah. I think budak nanti you akan, kalau yang mana masuk medical, dia adalah term-term dia lah. So benda tu, praktikal tu I think bagus lah. Macam contoh, salah satunya I belajar salah satu subjek, belajar berenang. Selalu you nak belajar dekat luar mahal kot berenang, tapi ni belajar for free sebab dia ada subjek. And then belajar golf. Tapi macam golf tu pengalaman dia menarik, tapi macam contoh I kidal kan. So macam bila teringat balik time tu, I just macam ala-ala pro lah sebab I seorang je tarik that set sebab itu untuk kidal. Orang yang kanan semua kongsi. So macam nama apa ni, best sport science sebab dia ada, you kena masuk dalam kelas, tetapi praktikal sangat banyak. Macam contoh kita orang, macam tadi ada gambar basikal tu kan. So kita orang pergi, macam contoh kita orang pergi dekat Putrajaya tu, dia ada hutan apa tah, Taman Kembara tu tak silap. Kita orang pergi situ. Kita orang pergi macam sliding all those thing, outdoor punya ni, macam best lah. Dia tak macam you jangan masuk kelas tengok je, tak. Dia macam memang seronok. The thing is you kena minat. Kalau you tak minat, memang you rasa bosan lah. That's why I dari tadi awal tadi I tunjuk you punya interest. Kalau tak interest, tak kisahlah kerja apa pun, you akan halfway je you buat. So harap menjawab. Menjawab, bagi saya faham sangat jelas macam sport science ni more to practical lah. Lepas tu Haikal Syafiq tanya, kalau tak ambil diploma, nak kena ambil path macam mana lepas SPM? Okay. Basically kalau yang tu selalunya akan jadi dekat budak, contoh ada je, okay, macam degree, maksudnya dia daripada STPM lah, STPM, and then ada juga matrik, then dia apply je lah sains sukan, boleh je dapat. Tetapi I tak pasti UM punya, dia punya pemilihan macam mana. Kalau UiTM, yes, dia ada fitness test apa semua lah. So you kena be prepared lah. All those kind. I think you dah pernah kan dengan Cikgu PJ kat MRSN, mesti ada buat UKJK kan. So dah tahu lah benda tu. So kalau push up tak dapat 30 tu, training lah dulu. Alright, thank you. Lepas tu, kita ada beberapa komen yang sangat berguna dan bermanfaat, boleh tambah untuk talk ini, di mana Muhammad Farhan kongsikan dekat UM, dia pecahkan sports science kepada 3, iaitu sport physiology, sports management dengan sports coaching. Kemudian kalau Puan Nadratul Wardah Salman, also stated about similar things lah of the differentiation for sports science. And then yes, itu sahaja. Jadi ada kata-kata terakhir sebelum kita betul-betul akhir kan? Okay, basically like macam saya cakap lah, macam mana cakap lah,
basically benda ni untuk sains sukan ni adalah bidang yang I think orang yang lebih minat untuk kepada practical wise lah. Dia ada teori tapi practical wise, so dialu-alukan lah untuk masuk dalam bidang ni sebab dia keep on growing. I tak cakap, oh of course you ambil ni confirm you dapat job. Tak cakap macam tu juga sebab whatever you masuk course pun you still kena ada interview apa semua. So try to enjoy. Kalau macam you masuk, tak kisahlah subjek apa-apa course yang you masuk pun, try to enjoy, try to fahamkan apa bidang tu. And then yang paling penting adalah develop diri lah. Sebab I boleh bagi advice dari segi kalau untuk government punya ni lah. Sebab government dia akan macam I cakap tadi lah, yang I share tadi, dari segi itu tapisan. And then bila pergi interview, dia akan buat grouping punya, dia akan tengok you macam mana karakter, you jenis leader ke. I think kalau yang pergi scholarship punya ni pun dah tahu kan dia punya macam mana kan. Tapi dia ada certain benda karakter yang dia nak tengok dalam diri you lah. So benda tu dia tak akan ambil masa yang singkat. Maksudnya you berlakon, berlakon lah jadi leader, padahal realitinya tak banyak cakap. So dia akan nampak fake dekat situ. So the thing is you kena develop diri you, start daripada sekolah menengah lagi, and then try masuk banyak gila persatuan. Tapi balance lah juga dengan you punya pelajaran. Janganlah masuk persatuan sampai you S10. So no point juga you masuk benda tu kan. And then seboleh-bolehnya try to perform dan dapatkan scholarship. Yes, tak kisahlah background family you kaya ke, kurang kaya ke, tak kisah. Tapi try to dapatkan scholarship sebab you dah kurang beban bila you dah bekerja. So benda-benda yang macam tu bagi I sangat penting lah untuk generasi yang latest ni tahu lah. Sebab kita orang dulu macam mana cakap, kurang sikit lah pendedahan. Tak kata tak cakap, tetapi kurang pendedahan. So you all sekarang dah ada sampai Zoom pun dah ada semua ni. Time kita orang dulu Zoom pun tak ada, tak tahu nak Zoom pakai apa, teropong je kot. So macam it's good things yang dibuat oleh Pengurusan Bimbingan Kaunseling MRSM ni, benda yang bagus. Tanya kepada Cikgu Syahid dengan Cikgu Aisyah, satu benda yang bagus. I think kena explore lagi lebih banyaklah bidang yang orang panggil apa, student-student MRSM ni boleh pergi lagi. I mean you akan jadi pakar. Satu lagi I terlupa. Contoh dalam government, contoh dia ada pegawai persekitaran, pegawai perhutanan contoh. Dengar macam alah apa ni, tapi kalau you masuk dalam bidang tu yang selalunya orang yang bukan kata tak pandai, tapi dia punya permintaan untuk dia punya qualification akademik tu kurang, tapi bila you masuk you boleh jadi someone yang gempak dalam that kind of bidang. So orang akan panggil you bagi talk, you boleh bagi orang panggil macam-macam. So macam try to explore lebih banyak bidang. Jangan macam terlalu rigid kata belajar this kind of ni, ini je masa depan untuk budak MRSM. Jangan macam tu. It's good lah, macam contoh macam ada yang ambil ACCA kan. Macam you ambil ACCA kan? Betul. You ambil ACCA. It's good lah. Maksud dia you dah masuk, maksud dia you dah macam fokus ke arah benda tu. So macam whatever it is untuk zaman sekarang, itu yang membezakan you dengan orang lain lah. Even you ambil ACCA pun still ada level-level dia kan. I tak tahulah to that deep sebab I bukan dalam bidang tu. Tetapi contoh you ada ACCA, orang lain pun ACCA ada. Contoh interview kan 5 orang. Tapi yang membezakan you, contoh you pandai main muzik, you pandai main piano. Main piano kan contoh kan. So macam okay, Mina ni lagi better lah yang lain. Yang lain tu macam mungkin dia boleh menulis je, boleh writing je, tapi application nak cakap ke depan pun tak reti. Contoh. So itu yang I cakap tadi, soft skills penting. Soft skill tu memainkan peranan yang penting lah. So I think that's all lah. Kalau ada apa-apa boleh contact lah dekat yang tadi tu ada share tu. Okay, thank you Encik Akram. Jadi akhirlah sesi kita pada malam ini. Saya lupa nak mulakan sesi kita dengan jadi kita akhirkan, boleh kan akhirkan? Tasbih kafarah lah. Ya, tasbih dan surah tu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alright. Okay, terima kasih Encik Akram. Nak minta stay dulu. Kalau yang lain, yang peserta boleh leave dah. Terima kasih sangat-sangat kerana datang. Terima kasih Encik Akram, especially for being our host, our guest speaker for tonight. And also penonton-penonton yang ada dekat live FB and also ready and also participating in comments. Thank you very much. Alright.